Yang ke-8 ini buayah dirahmati Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, redha Allah ke atas mereka berdua. Berkata Nabi SAW, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hadis ini hadis perang. Hadis ini buayah dirahmati Allah. Dalam konteks perang kita akan baca dari konteks perang. Dalam konteks tidak perang kita akan takwilkan ataupun kita akan syarahkan dari sudut tidak perang. Buayah dirahmati Allah, sekarang umat Islam dalam peperangan. Umat Islam. Bila kita kata umat Islam dalam peperangan, maka kita cakap seluruh umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyaudarakan kita. Kita mungkin rakyat Singapura, mungkin rakyat Malaysia, mungkin rakyat Bosnia, mungkin rakyat Saudi, mungkin rakyat mana-mana negeri sekalipun. Tetapi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah menjadikan kita saudara. Saudara ini buayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara ini, saudara kalimah la ilaha illallah, itu lebih besar daripada saudara adik-beradik. Ya, kita ada adik. Ya, kita ada abang. Ya, kita ada kakak. Ada orang dia ada abang, dia ada kakak, dia ada adik. Tapi abang dia, adik dia, kakak dia tidak Islam. Tapi dia ada adik-beradik Islam. Maksud adik-beradik Islam tu bukan daripada rahim ibu, bukan daripada mani si ayah. Tetapi dia adalah adik-beradik bersaudara atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-beradik ini lebih besar daripada adik-beradik talian darah. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah SWT. Cubit paha kanan, paha kiri mesti rasa. Paha kanan kena cubit, paha kiri rasa. Walaupun kita hentak jari kaki, ujung rambut terasa sakitnya. Walaupun tergigit lidah, tetapi jari jemari tetap rasa sakitnya. Ibu ayah dirahmati Allah, begitulah. Adik-beradik Islam tu semacam satu badan. Tak kisah. Walaupun dia tinggal itu mungkin di India. Adik-beradik di Rohingya. Adik-beradik di India. Adik-beradik di Burma. Adik-beradik di China. Islam dia. Tapi dia tu diseksa. Maka mas'ulun yang ditanya tu seluruh umat Islam. Semua umat Islam. So, walaupun adik-beradik, walaupun kita ni di Singapura, di Malaysia, di negeri yang tidak ada perang, tapi ada adik-beradik Islam kita yang sedang berperang, maka itu ibu ayah dirahmati Allah, wajib ke atas kita untuk membantu mereka. Bantu nak pergi tak boleh. Kalau pergi kita kena tangkap. Maka paling tidak ibu ayah dirahmati Allah SWT adalah kita hantar bekalan ke sana. Nak hantar bekal tak boleh, nanti kena tangkap. Maka ibu ayah dirahmati Allah, takkan tak boleh hantar bekal doa. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah SWT. Di sinilah adik-beradik Islam. Sebab itu pada zaman Khalifah Sayyidina Umar ke, atau zaman Khalifah Rashidin, ataupun zaman Khalifah kerajaan Osmaniyah, Abbasiyah, ataupun kerajaan Sultan dulu. Ibu ayah dirahmati Allah, bila mana ada adik-beradik Islam diselak kainnya sahaja, maka sang khalifah akan hantar tentera. Untuk apa? Untuk hancurkan kerajaan yang menyiksa umat Islam. Tapi ibu yang dirahmati Allah, sayang 1000 kali sayang kita sehari ini. Di zaman kita sekarang, kita berada di zaman yang mana tak kisah. Tak kisah. Jangan cakap selak kain. Walaupun kita dibunuh sekalipun, tak ada orang yang akan berkisah tentang kita. Ibu ayah dirahmati Allah SWT. Kenapa umat Islam sekarang macam itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dhannun nas bidinar wa dirham wa tabaya'u bil li'nah wa tabi'u adhbabah al-baqari wa taraku jihada fi sabilillah adkhalallahu ta'ala alaihim dhullan la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum." Nabi Muhammad SAW atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila manusia kikir membelanjakan dinar dan dirham, apabila manusia
kikir. Mereka ni sungguh-sungguh belanja duit. Dan mereka jual beli dengan i'nah. Mereka jual beli dengan riba. Dan mereka itu mengikut ekor si sapi. Kan? Ekor sapi, mana ada orang ikut? Siapa ikut? Ekor lembu, ikut lembu belakang jalan. Tanah saya ni banyak lembu, ibu ayah yang dirahmati Allah. Gila kalau manusia tu dia ikut belakang lembu. Maksud dia apa, ibu ayah yang dirahmati Allah? Mengejar dunia semata. Kan? Ekor lembu tu ada apa? Kan ada tahi kan? Ada tahi dia. Ikut je saja. Ikut cium je bawa tahi lembu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa maksud tu? Itu maksudnya manusia yang mengejar dunia semata. Dan manusia meninggalkan jihad fisabilillah, maka pasti Allah SWT akan menjadikan hidupnya hina. Dan Allah SWT tidak akan menghilangkan kehinaan itu sehingga umat Islam kembali ke agama Allah SWT. Lebih kurang itulah mafhum hadis Nabi Muhammad SAW. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, hari ini Palestin dibedil dengan sebedil-bedilnya, dihancurkan, dibunuh. Sekarang ni tentera Zionis sudah iklan bahawa mereka akan masuk ikut jalan darat. Kalau ikut jalan darat tu makna apa, ibu ayah yang dirahmati Allah? Dia dah hantar bom habis-habisan. Sekarang ni ikut jalan darat, maknanya dia akan hancurkan siapa yang dia nampak, dia akan bunuh. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, adik-beradik Islam kita di Palestin itu, mereka syahid di jalan Allah SWT. Mereka tu mati, mereka tu masuk dalam syurga pastinya. Besar dosa mana, besar mana pun, mereka akan masuk dalam syurga Allah SWT. Sebab janji Allah SWT. Ibu ayah dirahmati Allah, yang menjadi hina tu siapa? Hina tu yang sekeliling dia. Negeri Arab dan sekeliling negeri Arab. Hari ini kita bangga. Orang Arab datang negeri kita, kita bangga. Apa yang dibanggakan bagi pandangan saya? Kan? Tidak ada kemuliaan lebih orang Arab banding dengan orang Melayu. Kan? Yang lebihnya ialah takwa. Dan ibu ayah dirahmati Allah, orang Melayu sudah sedia nak angkat senjata. Walaupun keris kontot saja, orang Melayu sudah sedia nak lawan. Tapi ibu ayah dirahmati Allah, orang Arab sekeliling di Palestin tak nak bangun pun. Tak nak hantar bantuan pun lambat lagi. Tunggu semua dah mati, ibu ayah dirahmati Allah SWT. Tunggu semua dah mati, mungkin baru nak masuk. Waktu itu dah terlambat. Ibu ayah dirahmati Allah, kenapa? Allah SWT bagi tahu, Allah SWT akan jadikan kita kaum yang hina. Kaum yang hina. Israel tu kecil. Sekeliling Israel tu semua negeri Islam. Israel tu kecil sangat, sangat kecil. Ibu ayah dirahmati Allah SWT. Tapi begitulah mereka itu, Allah SWT, umat Islam sekeliling tu Allah SWT bagi kehinaan. Allah hinakan mereka. Kenapa Allah hinakan mereka? Dia rasa dia mulia. Dia rasa dia mulia, dia rasa dia ada kaya, dia rasa dia ada harta, dia rasa dia hebat. Tapi hakikat dia hina. Seluruh masyarakat dunia lihat orang Islam tu lembik. Orang Islam tu lembik. Dia ada senjata, dia ada segala-galanya, dia ada duit, dia ada minyak. Tapi dia tak berani. Dia tak berani nak lawan Israel yang kecil. Ibu ayah dirahmati Allah SWT. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah SWT. Allah SWT hinakan kita. Allah yang hinakan kita. Ya, kita kaya tapi kita tak ada apa-apa. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah. Kita kena banyak taubat kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Sebab apa kita hina? Sebab kita telah mengikut dunia 100% dan kita meninggalkan jihad. Kita jangan kesian dekat orang-orang Palestin. Kita kena kesian dekat diri kita sendiri. Kita sendiri. Sebab orang Palestin mereka tetap mulia. Mereka tetap mulia. Macam budak lah, sibuk hafal Quran siang dan malam. Akhir sekali menjadi satu orang hafiz Quran, dapat bagi syafaat kepada keluarga. Tidurnya tak selesa, makan yang tidak cukup. Ibu ayah dirahmati Allah, dia tetap mendapat kemuliaan. Sedangkan kita dekat rumah yang duduk dalam selesa, yang tak pernah pegang Quran, kita tak ada apa-apa. Walaupun kita selesa, kita ingatkan kita nak tolong dia. Sedangkan dia tu cukup segala-galanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ibu ayah dirahmati Allah, hadis yang ke-8. Hadis ini tajuknya kehormatan seseorang Muslim. Umirtu an uqatilan nas. Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hadis ini hadis perang, ibu ayah dirahmati Allah. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk perangi manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yashhadu, sehinggalah manusia menyaksikan an la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk perang manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga semua mengucap, menaik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan bagi setiap orang mukmin, orang Muslim itu apa? Sama dengan kewajipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kewajipan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kewajipan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk memerangi manusia. Nabi menggunakan teks perang kepada manusia. Dalam membincangkan peperangan, ibu ayah yang dirahmati Allah, sebelum boleh mengutus istilah perang, sebelum Islam tu sebelum perang yang nak boleh panggilkan perang itu, ibu ayah yang dirahmati Allah, adalah pemimpin. Hari ni kita pakat-pakat pakai baju askar nak pergi ke Palestin, ibu ayah yang dirahmati Allah, nak pergi perang, kita tak boleh. Sebab apa? Sebab ketua kita tak suruh pergi lagi. Ketua kita, siapalah negeri kita, siapa ketua, dia belum arahkan pergi, kita tak boleh nak pergi. Sebab kalau kita pergi akan menimbulkan pelbagai jenis fitnah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tunggu arahan saja. Macam tentera Malaysia ni kan, dia orang dah siap dah nak pergi, tapi belum lagi ada bagi arahan. Kalau mereka pergi tanpa ada arahan, dia yang kena. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum nak diutuskan perang, Nabi SAW akan utuskan jamaah untuk dakwah ke sana, untuk ajak orang-orang sana masuk agama Islam. So even though the Prophet Muhammad, peace be upon him, says that umirtu an uqatilan nas, I am commanded to be at war with men. Perang itu not just go and fight. No, before they can fight, they have to send an invitation so that the enemy embrace Islam, masuk agama Islam. Itu dulu. Buat dulu, hantar jamaah beberapa kali supaya masyarakat di sana masuk Islam. Usahakan. Ya, istilah ataupun perkataan tu disuruh perang, tapi faham sebelum proses peperangan ada proses-proses perundingan. Oh, sudah ajak kepada Islam, tidak mau masuk Islam. Baik, kalau tidak mau masuk Islam, kena bayar jizyah. Jizyah tu apa? Tax, cukai. Umat Islam tak bayar cukai. Kalau dia masuk Islam, dia tak payah bayar cukai. Sebab umat Islam ada zakat. Zakat, cukai, ini untuk apa? Untuk maslahah masyarakat. It's not for the Prophet. Prophet SAW tidak ambil harta zakat. He's not allowed to. So what happened, whatever that he get, he channel it for the community. Kan? Jadi masyarakat yang mendapat manfaat. Jadi hantar jemaah dakwah. Masuklah Islam. Diorang tak nak masuk Islam. Tak nak masuk Islam? Okey, tak apa. Sekarang you have to pay tax. Jadi you punya family ada berapa orang? Ada 10 orang? Okey, 10 orang. Kalau satu orang RM1, you kena bayar RM10 lah setiap tahun. Contoh macam tu lah. Semua orang kena bayar tax. Apa jadi kalau mereka bayar tax, mereka selamat? Nothing will happen to them. They are free to do whatever they want. They want to do business, they can do business. They want to pray at their synagogue, they can do that. They want to go to their church, they can do that. No, it's not a problem. Islam tak mengizinkan umat Islam untuk pecahkan tempat ibadat orang yang bukan Islam. Bebas. Sebab itu di Palestin sendiri, sebagai contoh, ada sinagog, ada gereja, ada masjid. Masyarakat di Palestin zaman khalifah dahulu, mereka bebas. Yang penting kau bayar cukai. Sebab apa? Sebab cukai itu adalah untuk masyarakat umum. It's for everybody. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Taala, dengan ada cukai tersebut, semua orang bebas untuk buatkan apa-apa yang mereka nak buat. Nak ibadat, nak niaga, nak apa buat, tak ada masalah. Ini keindahan agama Islam. Sebab itu kita tengok banyak kan video-video kan, tawanan-tawanan peperangan daripada kalangan Yahudi dilayani dengan baik-baik. Sebab itu zaman dulu dalam peperangan ada orang kena perang diikat di depan masjid.
Diikat di depan masjid. Waktu makan bagi makan, waktu minum bagi minum. Kalau panas bagi teduhan. Kan? Tapi diikat di masjid, nak pergi tandas dibawa ke tandas. Ibu ayah dirahmati Allah, setelah 3 hari mereka masuk Islam. Kan? Sebab apa? Sebab melihat akhlak. Tak boleh nak pukul-pukul. Tak boleh nak bantai-bantai, tak boleh nak sepak, tak boleh nak buat apa-apa. Kurung aja. Kurung aja sampai masa boleh bebaskan, bebaskan. Kan? Kalau tak nak bebaskan, kalau keluarga tak nak bayar pampasan, dibagi apa? Dibagi jadi hamba. Kan? Kalau jadi hamba, ada kewangan untuk bebas diri sendiri. Islam tu cantik. Kan? Kalau masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam bebas, lepas. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, sangat mudah. Sangat mudah. Jadi, memang teks itu ataupun lafaz, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk perang. Walau bagaimanapun sebelum diarahkan perang, banyak step-step yang perlu dilakukan sebelum diizinkan perang. Ibu ayah dirahmati Allah. Kan? Bila dah bayar cukai, dah bebas, tak ada masalah apa-apa. Sebab itu ibu ayah dirahmati Allah SWT. Sebab tu bagi pandangan kita, kan, kita lihat di sini masyarakat ataupun kaum Zionis, kan, mereka sungguh-sungguh nak menaluki seluruh Palestin. Bagi saya secara peribadi, itu adalah hak mereka. Hak mereka maksud apa? Sekarang ni mereka ada kuasa, mereka nak menakluki seluruh negeri. Itu adalah, orang kata secara common sense, itu biasalah. Saya ada kewangan yang banyak, saya ada duit, saya ada kemampuan. Saya nak beli syarikat-syarikat lain yang syarikat itu tak mampu, saya boleh belilah. Sama ada beli baik-baik atau saya nak rampas ke, saya nak ambil ke, saya ada kuasa. Bagi saya itu adalah perkara yang logik. Walau bagaimanapun ibu ayah dirahmati Allah, agak pelik adik-beradik Islam yang sekeliling dengan Palestin tersebut, mereka buat bodoh saja. Itu yang pelik. Orang Israel nak ambil Palestin, itu tidak pelik. Tetapi adik-beradik Islam yang mengizinkan orang Israel ambil, itu yang pelik. Itu yang pelik. Tak masuk di akal lah. Tak masuk di akal kesediaan orang Islam untuk biarkan Palestin begitu saja, itu tak masuk akal. Sedangkan, tapi Ustaz, kalau sekiranya mereka masuk campur, mereka akan berlaku peperangan dunia yang ketiga. Ya, begitulah keadaannya, kan. Tapi takkanlah tak ada cara. Takkanlah tak ada cara langsung. Sebab sekutu mereka dengan sekutu orang Islam tu sama banyak. Sama banyak. Wallahu alam, kita bukan pakar dalam bidang tu, tetapi inilah syarahan hadis ni. Ibu ayah dirahmati Allah, kalau mereka masuk Islam, selamat. Kalau mereka tak masuk Islam, mereka bayar jizyah, mereka selamat juga. Mereka tak nak bayar jizyah, mereka tak nak masuk Islam, maka itu berlakulah perang. Bila berlaku perang, ibu ayah dirahmati Allah, tentera Islam, tentera kafir, mereka akan jumpa di satu kawasan. Dibagi iklan, jumpanya dekat situ. Mereka tak masuk invade, pergi rumah orang, ambil orang. Tak, dia akan jumpa dekat point A. Bila dah jumpa dekat point A, mereka akan semua berentak di situ. Berentak, gaduh, pancung satu sama lain. Itu perang. Sudah kalah A ataupun kalah B, contoh Islam lah kalah, maka tentera kafir akan masuk ke kawasan Islam dan rampas. Kan? Kalau tentera Islam yang menang, dia akan masuk ke kawasan kafir dan merampas. Itu teknik mereka. Maksudnya, bila perang hanya di satu kawasan, orang-orang awam yang tidak bersalah tak akan masuk campur lah. Tak akan kena apa-apa. Perempuan, anak-anak selamat. Sekarang ini, ibu ayah dirahmati Allah, si Israel masuk kawasan, bom sana, bom sini, hospital kena bom, gereja pun kena bom. Niat mereka tu sudah terang lagi tersuluh. Tapi itulah yang peliknya lah, adik-beradik Islam kita yang tak nampak apa-apa. Ibu ayah dirahmati Allah, Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia. Perang juga digunakan di sini. Sebab apa? Sebab perang itu memerlukan strategi yang baik. Perang tu bukan macam main qasidah, ibu yang dirahmati Allah, bukan macam majlis maulid, bukan macam majlis zikir, kan? Bukan, ibu yang dirahmati Allah. Perang itu memerlukan strategi. Perang itu memerlukan rohani yang kuat. Perang itu memerlukan kekuatan ekonomi. Perang itu memerlukan kekuatan daripada semua sumber. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang memerlukan kesungguhan, maka itu digunakan lafaz perang.
Bukan digunakan lafaz dakwah, bukan digunakan lafaz kerja, digunakan lafaz perang kerana apa? Kerana ia memerlukan strategi planning yang betul-betul, yang betul-betul hebat. Itu sebab Nabi guna lafaz perang. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah, kita faham sungguh-sungguh. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, kita ambil sukan, satu-satu sukan contoh. Saya baru tadi pergi berenang dekat laut. Ibu ayah dirahmati Allah, berenang dekat laut tak sama dengan jogging. Kalau berenang dekat laut, dia punya penat tu luar biasa. Walaupun mandinya dekat tepi-tepi saja, bukan tengah-tengah laut tau. Bukan tengah-tengah laut. Sebab ibu ayah dirahmati Allah, kalau kita mandi dekat swimming pool, air dia air tawar. Kalau tertelan air pun okey, boleh hidup lagi. Boleh lah, terenjut-enjut boleh, tak ada masalah. Tapi kalau air laut, tertelan sekali satu teguk air masin saja, tu dah tak boleh tahan lah. Dah tak boleh tahan. Ibu ayah dirahmati Allah, jogging tak sama dengan berenang. Kalau berenang, jogging pakai kaki je. Jogging pakai kaki je. Kita tengok satu sukan yang, antara sukan yang paling susah itu basketball. Basketball tu sukan, dia tak macam, kalau bola sepak pakai kaki saja. Kalau basketball dia pakai kaki, dia pakai tangan. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia pakai kaki, dia pakai tangan, dia tak macam berenang. Berenang tu dia pakai kaki, dia pakai tangan, dia pakai ini, dia pakai hidung, dia pakai mulut, semua dia pakai. Betul-betul yang pakai. Kerana kalau silap boleh mati. Tak macam basketball, main-main penat ke apa ke, boleh duduk one corner. Cuba kalau berenang boleh duduk one corner? Tak boleh. Lagi-lagi kat laut, lagi tak boleh. Ibu ayah dirahmati Allah, seluruh anggota perlu diguna pakai. Ibu ayah dirahmati Allah, bila kita cakap perang seluruh anggota kena pakai. Semua. Otak kena pakai, tangan kena pakai, kaki kena pakai. Tak boleh pakai otak je. Pakai otak je, pom, kena tembak mati. Pakai kaki je, tapi tak pakai otak. Orang lari sini, dia lari sana. Tak pakai otak. Ibu ayah dirahmati Allah, mati juga. Sebab tu digunakan lafaz perang. Sebab perang memerlukan seluruh anggota badan. Nabi SAW beritahu, aku diperintahkan oleh Allah untuk perang manusia. Sehinggalah manusia ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, perang siapa? Yuqimu salat, sehinggalah manusia sembahyang. Ya, betul. Dia dah mengucap dua kalimah syahadat, tapi tak nak sembahyang. Kalau tak nak sembahyang, kena perang juga. Nabi akan hantar perang. Sebab solat adalah ibadat paling penting dalam agama. Dalam agama, benda yang paling penting sekali, number one, ialah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu tergantung kepada ibadat solat. Solat betul, semua ibadat betul. Solat tak betul, semua tak betul. Yang ketiga, ibu ayah dirahmati Allah, wa yu'tuz zakah, sehingga manusia mengeluarkan zakat. Sehingga manusia mengeluarkan zakat. Sebab zakat itu adalah hak masyarakat. 2.5% itu hak masyarakat. Hak fakir, hak miskin, hak gharimin, hak fi sabilillah, hak banyak ibnu sabil. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak nak keluarkan zakat, kena perang. Ayaku sudin wa anhai, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Nabi, masyarakat bayar zakat unta dengan tali. Kalau pada zaman aku, masyarakat bayar zakat hanya unta tanpa dengan talinya, aku akan perang, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayaku sudin wa anhai, apakah agama ni akan kurang selagi aku Abu Bakar masih hidup. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza fa'alu dzalika, apabila masyarakat melakukan benda tu, dah mengucap dua kalimah syahadah, sudah sembahyang, sudah zakat, fa idza fa'alu dzalika, tiga perkara tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sejahteralah mereka, selamatlah mereka daripada Nabi SAW. Maksud daripada Nabi, daripada umat Nabi, daripada agama Nabi Muhammad SAW. Apa yang selamat? Dima'ahum, darah mereka. Makna Nabi tidak akan ganggu apabila sudah buat tiga perkara tadi. Islam tidak akan mengganggu apabila sudah buat tiga perkara tadi. Sudah apa? Sudah masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, sudah bayar jizyah. Masuk Islam, sudah sembahyang. Masuk Islam, sudah bayar zakat, okey, selamat, tak akan diganggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalika asamu binni dima'ahum wa amwalahum, selamat mereka, darah mereka dan juga harta mereka. Illa bihaqqil Islam, melainkan
Islam menuntut. Maksud Islam menuntut, ibu ayah dirahmati Allah. Nabi kata darah selamat, harta selamat, melainkan mereka langgar agama. Mereka melanggar agama, mereka melanggar hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hudud Allah Subhanahu Wa Taala apa? Contoh, ibu ayah dirahmati Allah, dia mencuri. Bila dia mencuri, tangan dia kena potong. Kan? Kalau didakwa bersalah, tangan dia kena potong. Darah mengalir tak? Darah mengalir. Tapi kenapa darah mengalir? Sebab mereka langgar undang-undang Islam. Dia rompak. Kalau rompak, apa hukuman dia? Kena bunuh. Dia bunuh orang, dia kena bunuh. Maka berlaku pertumpahan darah tak? Berlaku tumpahan darah. Kenapa tumpahan darah? Kan dia dah mengucap. Kan dia dah sembahyang. Kan dia dah zakat. Ya, tapi sebab dia langgar perintah Allah SWT. Dia zina. Dia zina, dia bujang. Kena rotan 100 kali. Dia zina. Tapi dia dah kahwin. Kena rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Sebab benda itu merosakkan masyarakat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa idza fa'alu dzalika asamu minni, selamat daripada aku dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan tuntutan Islam. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hisabuhum 'alallahi taala, dan yang menghisap mereka, yang tengok niat mereka, yang dia buat dosa senyap-senyap, Islam tak cari. Hisabuhum 'alallah, dia buat dosa senyap-senyap, dia buat apa, dia buat zina senyap-senyap, orang lain tak tahu, dia pun tidak iklankan. Depan kita nampak dia baik saja, belakang kita dia buat apa-apa pun kita tak tahu, ibu ayah dirahmati Allah. Itu terpulang Allah SWT yang hisap mereka. Allah yang tentukan ke atas mereka. Allah nak ampun, Allah tak nak ampun, tak ampun. Allah nak turun azab, Allah tak turun azab, tak turun azab. Ini adalah janji Nabi Muhammad SAW. Di sini, ibu ayah dirahmati Allah, adalah hadis ke-8 kita. So we can understand here the importance of da'wah and the importance of jihad fisabilillah, in which we can see that the community nowadays is more complacent. Complacent with doing ibadah. We are complacent, we think that it's enough. We think that by doing our salah, by doing our zakah, by fasting in the month of Ramadan, by going to Hajj or Umrah, that is enough for us. But actually it's not enough. By not going to jihad fisabilillah, what is happening here? What we can see is that the community, masyarakat sendiri yang sedang menghadapi masalah. Yang diorang kalau dah siap pulang, yang diorang ada sabak. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan ini adalah hadis kita yang ke-8. Saya harap saya dah bagi penerangan yang cukup baiklah, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis yang ke-8 ini. Hadis yang ke-8. Ibu ayah dirahmati Allah, kita tidak mengajak masyarakat untuk meninggalkan kewajipan-kewajipan mereka di sini untuk membawa kesan perubahan kepada masyarakat di Palestin. Tapi kita ajak diri kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu taala, dan siap sedia dengan memberikan hati kita, kesedihan kita, dan apa yang kita boleh bantu, dengan membantu adik-beradik Islam kita di sana, dengan kita sebarkan awareness, kita sebarkan penerangan tentang kasihan nasibnya masyarakat di sana. Untuk kita pergi ke sana dalam keadaan kita ni minoriti, pasti kita akan dihinyak juga. Tapi ibu ayah dirahmati Allah, kita cubalah fikirkan apa cara terbaik untuk memberi kesan. Dan antara memberi kesan ialah dengan memboikotkan produk-produk mereka, supaya mereka rasa cubitan di dompet-dompet mereka. Mungkin satu orang tidak belanja barang-barang mereka tak terasa, tetapi bila mana masyarakat seluruhnya. Dan kita kena dakwahkan agama Islam kepada diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat sekeliling, supaya mereka lihat keindahan agama, dan mereka tidak lihat orang Islam ni sebagai teroris, sebagai orang-orang jahat. Ini tak betul. Orang Islam bukan teroris, orang Islam bukan orang jahat. Orang Islam orang yang penuh kasih sayang. Jihad, betul, jihad adalah lafaz jihad, tapi kita tak ada pergi sana bom berani mati atau tidak. Tidak, kita tak buat macam tu. Bom berani mati, bunuh diri. Tak, kita tak buat macam tu. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala, andai dipanggil hayya ala jihad oleh khalifah Islam, tapi sekarang mana ada khalifah Islam?
Kan? Mana ada khalifah Islam? Kalaulah ada kan dan dipanggil, ya kita akan pergi. Tapi sekarang dalam keadaan kekosongan ini, kita kena banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru yang saleh, yang siqah, yang tidak ada kepentingan, duduk bawah mereka, belajar agama, kuatkan rohani kita, dan nangis untuk masyarakat adik-beradik Islam, dan ajak orang kepada Islam. Kita lihat di sini sekarang ni, Alhamdulillah, ramai. Kita mungkin tak nampak, tapi ramai yang orang-orang yang bukan Muslim, yang masuk agama, yang kembali kepada fitrah. Sebab apa? Sebab kejahatan masyarakat yang jahat itu menyebabkan orang sedar dan mereka memasuki agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu saja insya-Allah. Daripada hari ini saya akan mula dengan zikir dan saya akan akhiri dengan doa. Sama-samalah kita ambil manfaat untuk aminkan doa yang saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa asatizatina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana aslih anfusana wa zayyin bi sifati mahmudah bi'adani min sifati madhmumah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna jami'a. Allahumma arhamna jami'a. Allahumma arhamna jami'a. Warzuqna rizqan wasi'a. Waghnina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ijma' qulubana ala ta'atika wa ta'atika Rasulillah wa ta'ati Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ansari dinika wa adkhilna jannata ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ayah dirahmati Allah, saya masih minta maaf lagi sebab saya belum jumpa kitab tasawuf. Saya nak baca tasawuf tu. Kalau saya dapat saja kitab tasawuf tu, akan saya baca dan saya akan rakam dan saya akan letak di YouTube dan juga di grup kita. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.